ta'allaqna bil arshi. Mana? Ha. Oh, budak bising ah. Dah. Ni dia adik. Ta'allaqna bil arshi faqulna atuhbituna ila ardika wa ila man ya'simuka. Tak kena. Wa ila man ya'sika. Qala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali la yaqru la yaqru la yaqru kunna ahadun min ibadi dubura kulli salatin illa ja'altul jannata maswahu. Lama tatkala menghendakilah oleh Allah Ta'ala ayanzilaha, akan bahawasanya menurunlah ia Allah Ta'ala akan ayat ni. Ayat yang jelas ni ta'allaqna, yang bergantunglah akan segala ayat ini bil arsy, dengan arash. Jadi tak terkala menghendaki oleh Allah Ta'ala akan bahawasanya menurunlah ia Allah Ta'ala akan ayat ni, al-ayat yang jelas, al-yanzilah yang jelas al-ayat. Tak kala tu ta'allaqna bil arsy, tak kala tu bergantunglah ia segala ayat ni dengan arash. Fakulna, maka berkatalah segala ayat. Ayat tu kata, atuh bituna ila ardika, adakah bawa turunlah oleh engkau akan kami, ila ardika, kepada bumi engkau, wa ila man ya'sika, atau pada kata ila ardika, atuh bituna, adakah bawa turun engkau akan kami, ila man ya'sika, kepada mereka yang derhaka nak ia man akan ikau. Jadi ayat tu tanya, ayat ni kau bawa turun ni pada orang yang derhaka ke? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman telah di kursi, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan aku. Waw tu waw dipanggil waw qasam. Demi kemuliaan aku, wa jalali, dan demi kebesaran aku. La yaqra'u, kitab tu mana tu? Ada satu waw ke dua waw? La yaqra'u kunna. Kita itu. Tu macam ada waw, ada dua. Wa amzah waw satu, lepas tu waw satu lagi. Ada saja waw tak untuk amzah. La yaqra'u La kunna. yaqra'u. Ra'u lah. Bukan ru. La yaqra'u kunna. Tidak membacalah tidak membacalah akan ayat ni. Kunna ni tidak membacalah akan ayat ni oleh seseorang daripada hamba-Ku. Tak baca tu dubura, di belakang tiap-tiap semayang. Ini selepas daripada waktu semayang lah. Tak membaca illa ja'altul jannata maswahu, melainkan menjadilah oleh aku akan syurga akan tempat maswahu. Apa maswahu? Ai ma'wahu, kediaman bagi mereka. Maswahu dengan mana? Ai ma'wahu, melainkan menjadilah oleh aku akan syurga tu bagi kediaman mereka. Jadi mereka ni tak baca lah, tidak akan membaca, melainkan selepas daripada semayang tu lah. Itu dah baca tu. Tu. Wa maqamahu, dan tempat tetap mereka itu, ketetapan mereka itu. Wa maqamahu, makwah tu kediaman. Wa illa, dan jikalau tidak, ai wa illam, dia kalau bahasa tadi dia kata kalau tak baca melainkan, kalau dia tak baca ni lah. Wa illam, ini kalau dia tak baca,
Wa illa ay wa illam yaqra. Wa illam yaqra. Dan jika tidak membaca lah ia al-ayat. Ataupun kata wa illa ay wa illam taqra. Ha, taqra kunna ahadun min ibadi tu. Ha, ambil situ aja tak apa. Dan jikalau tidak membacalah akan ayat tu oleh seorang mana mereka tu. Ha. Jawab illa askantuhu haziratal qudsi. Nescaya memperdiamlah oleh aku akan mereka itu. Aku memperdiamkan mereka itu haziratal qudsi, akan tempat medan bagi kebersihan. Jadi kalau orang tu baca tu, Allah Ta'ala sediakan tempat dia bagi kediaman dia dekat syurga. Kalau dia tak baca tu, Allah Ta'ala pendiamkan dia. Dia diamkan dia tempat medan. Maksudnya dia duduk dia diam, maksudnya dia tu tak dapat pahala lah, mudah kata. Tak dapat pahala lah. Terus kata askan tuhu hazirah. Hazirah ni maksud tempat medan. Maksud tempat medan ni tempat asal kursi ni bersih. Maksud Allah Ta'ala memperdiamlah oleh aku akan mereka itu di tempat medan. Di tempat tu dia diam, dia tak sebut lah. Kalau kita sebut ni, kita dapat tempat kita tu di kediaman syurga. Wa illa, dan jika tidak, ay wa illam askanhu, dan jikalau tidak mendiamilah ia Allah Ta'ala akan mereka itu. Nazartu ilaihi, melihatlah oleh aku, kata Allah Ta'ala, ni hadis kursi dia. Melihatlah oleh aku kepadanya pada man tu. Kulla yaumin sab'ina nazratan. Melihatlah oleh aku kepada mereka itu tiap-tiap hari akan sebagai 70 kali lihat. Kalau tengok, saya tengok kalau orang tu tak diam tu, maka Allah Ta'ala duk tengok dia 70 kali dalam sehari. Setiap hari 70 kali, setiap hari 70 kali. Sab'ina nazratan. Wa illa, ni pula dah. Wa illa ay wa illam. Ambil sebelum tu. Wa illa ay wa illam anzurhu. Nazartu unzurhu. Nazartu. Wa illa ay wa illam, dan jikalau tidak melihat aku unzurhu. Bukan unzurhu. Dan jika tidak melihatlah oleh aku akan dia tu. Jika tidak melihat tu, faqadaitu, menunailah oleh aku bagi mereka itu kulla yaumin sab'ina hajatan. Tiap-tiap hari itu 70 hajat. Hajat mana? Adnaha, bermula serendah-rendahnya serendah-rendah bagi 70 hajat tu al-maghfiratu, ialah keampunan. Kalau dia tak ni juga, wa illa a'aztuhu min kullin aduwin wa illa nasartuhu. Wa illa saja tu. Wa illa ay wa illam. Qada itu menyangan qada aqdi. Wa illa ay wa illam aqdi. Aqdihu. Jikalau tidak menunai oleh aku akan mereka itu. A'altuhu
min kulli aduwin. A'aztuhu ni menyakiti ya. Azza. A'aztuhu. A'aztuhu. Azza. A'aztuhu melindungi. Saya. Ha? Tak tahu tak? Azza je. Azzatuhu. A'azza. Ada. Tak ingat makna. Pasal macam menyakiti lain tak? Melindungilah aku kan? Melindungi kot. Melindungilah aku, hu akan mereka tu daripada tiap-tiap musuh. A'aztuhu. Melindungi. Melindungi. Ya. Yeah. Nah. Melindungi. Melindungilah oleh aku, hu akan mereka itu daripada tiap-tiap musuh. Wa illa ay wa illam a'azhu. Nasartuhu. Jikalau tidak melindungilah oleh aku akan mereka itu, nasartuhu, nescaya menolonglah oleh aku akan mereka itu akan mati. Jadi kita apa nak kita kata orang baca ayat ni dia banyak. Kalau tak ni ada banyak dia punya apa? Dia punya kebajikan tu banyak. Bukan satu je. Kediaman lagi. Allah Ta'ala tengok dia 70 kali sehari. Allah Ta'ala makbulkan tunaikan hajat dia 70 kali. Banyak salah satu tu adalah, tapi syarat kena amal ni Fatihatul Kitab, Fatihah kita baca tu ayat kursi atau 2 ayat Ali Imran. Fatihatul Kitab tu lah, ayat Fatihah tu lah. Kita baca pun lepas mayang. Lepas ayat kursi. Lepas tu 2 ayat Ali Imran. 2 ayat Ali Imran tu maksudnya apa? 18, 19, 26, 27. Tu ya. Itu masuk 2 ayat daripada Ali Imran. Bukan 2 ayat yang orang kata 18, 19 tu bukan. Itu dah panggil satu ayat. Lepas tu satu ayat lagi 26, 27. Tu satu ayat. Ayat kursi lah. Ayat kursi tu patut kita. Jadi orang ni Allah Ta'ala berikan keistimewaan lah. Tu. Allah Ta'ala janji dah tu dengan bersumpah ni. Habis. Wa ruwiya an Wahbin Ibnu Munabbih. Ni cerita lah. Panjang cerita ni. Ingat nak baca sekali habis ni cerita ni. Cerita ni panjang. Dia cerita orang Hawari. Dia cerita ni dia sedap juga cerita ni. Dia nak ajak masuk Islam tu. Dia berjanji dulu dia buat satu ni lah. Dia baca ayat-ayat ni jadi. Ni karamah ni ada cerita ni. Sedap cerita ni ada. Apa kita baca minggu depan lah, kita baca mati lah. Panjang ni. Wa ruya an Wahbin Ibnu Munabbih wallahu subhanahu wa ta'ala. Panjang cerita ni. Dia nak baca suka tak boleh cerita ni. Dia kena baca habis lah minggu depan. Tengok mati lah. Ini baca lewat. Ya ni Bapa Ustaz tak ajar ya. Awal buka kelas. Ada. Habis pukul 10.40 ni. Awal habis ya.
Baca kitab apa? Kifayatul Tak Alkid. tahu. Ha? Bagi bertanya kan? Hmm. Sikit lah. Apa yang apa ni? Baik. Muka surat 30. Kau tak masuk lagi? So ada buku 9 tak? Tanqasimul qadiyatu ila qismaini bawah kali. Oh, 29 eh? 30 tak masuk lagi kan? Tak. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tanqasimu al-qadiyatu ila qismaini. Jadi terbahagilah qadiyah. Dia sebut qadiyah ni dia panggil jumlah. Dia panggil jumlah khabariyah. Jumlah. Qadiyah ni panggil jumlah. Jumlah. Kalau yang menahu tu panggil jumlah lah. Tak kira lah jumlah apa. Jumlah ismiyah boleh, jumlah fi'liyah boleh. Dia kata ila qismain ni terbagi pada dua. Ni. Qadiyah hamliyah ni yang kita kata dia masuk pada dua ni. Kalau syartiyah tu tak apa, ada syarat kan jawab syarat. Kalau qadiyah hamliyah dia masuk jumlah fi'liyah, dia masuk jumlah ismiyah je. Tu kena ingat tu. Tengok. Kata dia yang pertama hamliyatin. Badal pada kata qismain ni. Apa dia hamliyah? Apa dia qadiyah hamliyah? Wahia dan bermula ia hamliyah. Ini qadiyatun hamliyatun. Ma hukima fiha binisbati mufradin ila mufradin ukhra. Nahu afatul ilmi an-nisyanu. Afatul ra'yi al-hawa. Maka bermula ia hamliyah itu ma ini qadiyah. Jumlah tu lah. Ma mana? Hukima fiha yang dihukumkan padanya pada ma pada qadiyah tu binisbati mufradin dengan dinisbahkan kepada mufrad. Jumlah itulah mufrad. Satu mufrad nisbah pada satu kepada mufradin ukhra kepada jumlah yang lain. Tengok tu, tengok contoh. Nahu afatul ilmi an-nisyan. Afatul ilmi. Bermula penyakit ilmu itu ialah lupa. Ini bagus. Penyakit ilmu tu lupa. Dia kata. Penyakit ilmu tu lupa. Ataupun afatu ni bala pun boleh. Bala bagi ilmu tu an-nisyan. Baik. Maka qadiyah tu dihukumkan pada dengan satu nisbah mufrad. Contoh kita kata ilmu. Kemudian dinisbah kepada mufrad yang lain. Apa dia? Nisyan. Maka afatul ilmi tu dinisbah pada satu mufrad. Ila mufradin ukhra itu dinisbah pada nisyan. Kemudian dia kata afatul ra'yi. Penyakit bagi pendapat itu ialah al-hawa, ini hawa nafsu. Penyakit bagi apa? Penyakit pendapat dia lah. Atau kita kalau pendapat ni kita punya dia punya ubat ni untuk akal. Tapi kalau penyakit untuk pendapat ni apa? Pendapat ni maksudnya kita buat keluar pendapat kita. Penyakit dia ialah hawa nafsu. Yalah, kalau hawa nafsu ni ikut dan dia jawab ni untuk pendapat dia, bukan dengan akal. Akal tu sebagai ubat dia. Ni dia bagi contoh tu lah. Tapi contoh dia ada manfaat tu. Bagus contoh dia.
Kemudian ba syartiyatin kena tambah wa tu ya. Wa syartiyatin. Sebab dia atau pada hamliyah. Wahya ma hukima. Wahya ma hukima fiha binisbati qadiyatin ila qadiyatin ukhra. Ini jumlah. Tadi mufrad je. Dia beza sikit syartiyah tu. Wahya dan memulai syartiyah tu ma ila qadiyah yang dihukumkan pada ma tu dengan nisbah qadiyah, dengan nisbah jumlah kepada jumlah yang lain. Macam mana nisbah tengok? Iza kana talibu mujiddan fal amalu qawiyyun fi najahihi. Tu dia panggil jumlah syartiyah. Macam kalau kita panggil apa yang dalam ilmu nahwu? Jumlah syartiyah adalah. Ni qadiyah syartiyah. Bezalah mantik dengan nahwu tu. Apabila adalah seorang pelajar itu mujiddan, bersungguh-sungguh. Fal amalu, maka bermula cita-cita itu qawiyun, ialah kuat fi najahihi, pada berjaya bagi talib, berjaya bagi seorang pelajar tadi. Jadi kalau pelajar itu bersungguh-sungguh, maka cita-cita dia terkuat, kuat di dalam berjaya seseorang itu. Itu satu contoh. Maka kita kata nisbah qadiyah yang pertama tu kat ini, iaitu idza kana talibu mujiddan. Adapun qadiyatul ukhra itu dikatakan fal amalu qawiyyun fi najahi. Tu. Idza kanat asy-syamsu tali'atan fan naharu mawjudun. Apabila adalah matahari itu naik, fan naharu mawjudun, maka bermula siang itu ada. Matahari naik, siang ada. Habis itu. Itu sebagai jumlah syartiyah. Al-qadiyatul hamliyatu. Saya muka 30. Al-qadiyatul hamliyatu. Ni nak masuk perbahasan kiyah ni. Inilah tujuan kita nak bahasa pandai mantik tu, kena ada istidlal. Kena mengambil dalil. Maka istidlal tu ialah perbahasan qadiyah. Kat ini perbahasan qadiyah. Ni qadiyah perbahasan ni. Katanya al-qadiyatul hamliyatu. Ini nak masuk perbahasan qiyah ni. Inilah tujuan nak pandai mantik, dia kena ni istidlal. Tempat nak mengambil dalil ni kena tahu ni. Ni tempat tujuan kita mengaji mantik ni. Ni tujuan kita ni, qadiyah ni. Sebelum ni anak tangga je. Al-qadiyatul hamliyatu. Hazihi al-qadiyatul hamliyah. Ini permulaan ini ialah qadiyah hamliyah. Kita dah maklum qadiyah hamliyah tu sama ada dia tu jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, tak kira je. Ajza'uha, bermula juzuk-juzuknya, juzuk-juzuk qadiyah. Qadiyah hamliyah tu tatarakkabu, ialah bersusunlah oleh al-qadiyah hamliyah tu min salasati ajza'in, daripada 3 juzuk. Jadi tersusun qadiyah hamliyah tu tersusun daripada 3 juzuk. Dia tersusun daripada 3 juzuk. Mana 3 juzuk? Ni kena tahu ni. Yang pertama al-ula al-mahkumu alaihi. Mahkum alaih tu. Mahkum alaih ni kalau dalam ilmu makni dipanggil apa ya? Mahkum alaih. Musnad ilaih. Dia panggil musnad ilaih. Kalau mahkum bih dipanggil musnad sahaja. Mahkum alaih dipanggil al-musnadu ilaih dalam ilmu makni. Wa huwa, dan memulai al-mahkum alaih tu wa huwa al-mubtada'u awil fa'ilu. Ni nak istilah ni kena tahu ni. Ni rukun dia ni kena tahu. Qadiyah hamzah ni.
Kalau tak tahu rukun ni angkat ini payah. Au naibuhu ataupun naibnya naib fa'il. Ha, kata mubtada fa'il naib itu indan nuhati. Hal keadaannya tu indan nuhati sabitan indan nuhati, sabit di sisi ulama tok nahu. Sabit di sisi tok nahu. Disabit di sisi ulama nahu lah. An-nuhat jamak. Wa yusamma, dan dinamakan akan dia al-mahkumu alaih tu. Nama apa? Indal manatiqati, di sisi ulama manatik, di sisi ulama mantik. Nama apa nama dia? Al-mawdu'a. Nama dia panggil mawdu'. Maka mahkumun alaih tu kita panggil mawdu'. Panggil mubtada' pun boleh. Nak panggil fa'il pun boleh. Nak panggil naib fa'il pun boleh. Wasani yang kedua al-mahkumun bih. Wahwa, dan bermula ia yang al-mahkumun bih tadi. Wahwa al-khabaru. Tu, dia panggil musnad. Awil fi'lu indan nuhat. Ataupun kita panggil khabar pun boleh, fi'il pun boleh. Itu di sisi ulama nahu. Wa yusamma, dan dinamakan akan dia akan al-mahkumu bih. Nama apa? Indal manatiqati, di sisi ulama mantik. Nama apa? Al-mahmula. Dia panggil mahmul. Dia panggil mahmul. Kalau mubtada tu mawdu', khabar tu panggil mahmul. Kalau fa'il tu mawdu', fa'il tu panggil dia panggil dia panggil mahmul. Baik. As-salis as-salis. Bermula yang ketiga al-lafzu. Lafaz ad-dalu ala silati. Lafaz yang menunjuklah ia lafaz di atas silah. Bainal mawdu'i wal mahmuli. Lafaz yang menunjuklah ia lafaz di atas silah, di atas perhubungan. Ataupun kita kata di atas ikatan. Dia nak ikat silah tu. Lafaz menunjuk di atas silah, di atas ikatan. Bainal mawdu'i wal mahmuli. Dia nak ikat antara mawdu' dan mahmud. Nama apa tu? Wa yusamma, dinamakan akan dia akan lafaz silah tu. Dia panggil silah tu. Nama apa? Ar-rabitata. Dia panggil rabitah. Dia panggil rabitah. Wa hadza dalu, dan bermula ini dal yang menunjuk ni. Huwa dhamirul fasli, dipanggil dhamir fasli. Inilah ya. Al-kalamu huwal lafzu. Nampak ya? Huwa tu dhamirul faslin. Dhamirul faslin, maka kalau dalam ilmu mantik dia panggil rabitah. Nampak ya? Dia panggil rabitah. Dhamir faslin tu dah. Tu depan ada. Mislu aliyin, seumpama Ali. Huwa fahimun. Bermula Ali itu yang ialah orang yang faham. Maka huwa tu dengan dhamirul fasli. Au kana misla, ataupun kana adalah ia dhamirul fasli itu misla kana tu, kana syaniah tu, kana dhamirul fasli adalah lafaz kana. Wa hadza dalu huwa dhamirul fasli, ataupun huwa kana. Boleh juga ini. Mislu, seumpama Ahmada kana katiban. Ahmad itu adalah Ahmad itu orang yang menulis. Katib. Katib.
Terbaik, habis. Wa qad yuqtasiru fil qadiyati 'ala al-mawdu'i wal mahmuli. Dan terkadang qad masuk pada kata fi'il mudhari', qad litaklil. Dan terkadang yuqtasiru disimpankan, disakatkan, diterhadkan fil qadiyati pada qadiyah itu 'alal mawdu' wal mahmul. Kadang-kadang tu dia tu disekatkan, diterhadkan di atas mawdu' dan mahmul. Bukan semua jumlah tu dengan qadiyah apa mawdu' dan mahmul, tak mesti semua. Wa tuhzafu ar-rabitatu i'timadan ala fahmi zihni al-ilaqata bainahuma. Dan terkadang tuhzafu, ini waqad tuhzafu, dan terkadang dihazafkan, dibuangkan akan rabitah. Rabitah tu lah, huwa tu lah yin, dalam fasal ataupun kana tu. Dibuang tu sebab apa? I'timadan, kerana berpegang, ala fahmi zihnil ilaq, kerana berpegang di atas kefahaman orang yang ada akal, orang yang mendengar. I'timad tadi berpegang tu al-ilaqata, akan ikatan. Ilaqata apa mana tu? Di atas kefahaman oleh orang yang mendengar, idafat masdar. Fahmi pada azini, idafat masdar pada fa'il je. Al-ilaqata jadi maf'ul pada kita fahmi. Maknanya ini. Ya tu. Dia berpegang di atas kefahaman orang yang mendengar lah ya. Mendengar apa? Akan al-ilaqata, akan ikatan bainahuma, di antara kedua-duanya, yang ini di antara mawdu' dan mahmul. Tengok depan. Nahu al-yadul ulya. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Bermula tangan yang tinggi itu terlebih baik daripada tangan yang bawah. Maksudnya apa? Maksudnya bermula tangan yang memberi itu terlebih baik daripada tangan yang menerima. Nampak ya? Itu dia kata tu, dia sekatkan tu. Wa'aduun akilun. Dan bermula musuh yang berakal. Khairun min sadiqin jahilin, terlebih baik daripada kawan yang jahil. Nampak tu? Kat ini. Musuh yang jauh, yang berakal, itu lebih baik daripada kawan yang jahil. Kenapa? Dalam musuh ni dia duduk jauh. Jauh. Dia orang berakal tapi jauh. Kita nak debat dengan dia walau musuh tapi dia ada berakal. Tapi itu lebih baik daripada kawan yang jahil. Kawan jahil duduk dekat dengan kita. Sampai Pak Jahil pun sampai ke kita juga. Lebih baik kita kata musuh tu yang berakal lebih baik lah. Walaupun dia duduk jauh dengan kita. Sebab musuh ni dia tak masuk dekat dengan kita. Kalau kawan dia hampir dengan kita. Sejering. Habis ngajak. Aduh. Dia habis ngajak. Dia kalau musuh ni dia jauh dengan kita. Kalau kawan yang dekat dengan kita. Maka kalau musuh ni yang berakal lebih baik pada kawan yang jahil. Sebab apa? Kawan tu dekat. Jadi jahil tu sampai pasal kita. Kalau orang yang musuh yang berakal tapi dia jauh. Itu lebih baik dia kata. Wa tusamma al-qadiyatu, dan dinamakan qadiyah ini hina izin, pada ketika itu apa? Pada ketika uzifat ar-rabitatu,
pada ketika dihazafkan akan rabitah tu. Wa tusamma al-qadiyatu hina izin, pada ketika itu, pada ketika huzif hina iz ai hina iz huzifat ar-rabitatu. Pada ketika itu sunaiyatan. Dinamakan nama sunaiyah, yang bangsa dua. Yang ada dua tu lah. Sunaiyah. Ada dua. Amal qadiyatul lati suriha fiha birrabitati fatusamma sulasiyatan. Adapun qadiyah yang disebutkan, yang disorehkan, suriha ay zukirat. Suriha dengan zukirat. Adapun qadiyah yang disebutkan, yang disorehkan padanya, pada alati dengan rabitah. Kalau ada rabitah tu nama apa? Itu fatusama, maka dinamakan akan dia akan qadiyah lati surya pihak rabitah tu. Sulasiyatan dipanggil yang bahasa tiga. Bagaimana tengok ni tiga? Nahu Izzuddin, bermula Izzuddin huwa. Tu rabitah tu huwa mujtahidun, ila mujtahid. Satu tiga, mujtahidun satu, huwa satu, mujtahidun satu, tiga. Muhammadun Jalalun kana zarifan. Adalah yang Muhammad Jalal tu dikatakan kana zarif. Zarifnya apa zarif. Tak ingat zaraf. Zaraf tu apa? Nanti ya, zarif. Zarif. Jenat yang pintar, yang cerdas. Adalah Muhammad Jalal itu adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas. Zarif. Tapi ada juga masuk kata kelakar. Tengok badan ni lah. Habis. Aqsamuha tanqasimul qadiyatul hamiyatu bi'tibari mahmuliha kismaini. Panjang lagi. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tengok muka sikit. So apa ni? Kadang apa ni? Hello. Kena senyap je. Hidup. Kaedah 9 tak? 9. Tu tak Al-aslu betul adamu. ni. Contoh kedua, last. Minha law sabata alaihi dainun. Ya Allah sabata alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi dari amin rabbil alamin. Minha, setengah daripada misal-misal. Ni kaedah apa ni? Kaedah kita yang 9 ni al-aslu al-adam. Asal tu benda tak ada. Asal-asal tu benda tak ada. Lau sabata alaihi dainun biiqrarin au bibi'atin fadda'a al-ada'u awil ibra'a. Tak kena. Awil ibra'u. Ibra'a tu. Fadda'a al-ada'a awil ibra'a. Fal qawlu qawlu gharimihi
li'annal asla ada muzalika. Jikalau sabitlah, tetaplah di atas seorang tu dainun hutang. Sabit di atas seorang tu hutang, tapi hutang tu diikrari dengan sebab mengaku. Dengan aku kata aku hutang. Dengan aku kata dengan aku dia hutang. Satu masalah. Ataupun au bibi'atin, ataupun dia sabit di atas seorang tu hutang, tapi hutang tu dengan sebab bibi'atin, dengan sebab akad jual beli. Hutang dengan sebab akad jual beli. Tadi yang tadi tu hutang dengan sebab mengaku. Lagu mana ni? Nak ambil hak mana ni? Ada ke tak ada hutang tu? Satu dengan sebab mengaku, satu dengan sebab akad jual beli. Kata dia fadda'a al-ada'a, maka mendakwalah maka mendakwalah ia, bukan bibi atin tu. Bukan akad, tapi akad jual beli dah. Bi'ah. Ataupun dia berhutang tadi dengan sebab saksi. Mula mengaku, ataupun dengan sebab hutang tadi dengan sebab saksi. Bibi atin akad jual beli tak kena. Kitab tu apa ni? Tak ada tengok dalam kitab apa. Hidup kawan itu ada tengok, ada tulis tu. Tapi rasa dengan tu, dengan apa? Dengan saksi, bayinah kan? Bayinah. Sama dengan ustaz kita. Sama dengan ustaz je. Jika salah sabit seseorang tu hutang, tapi hutang dengan sebab mengaku, dengan ikrar, ataupun dengan sebab dia ada saksi. Fadda'a, maka mendakwalah ia amukir, ia seorang tadi tu, al-ada'a, akan membayar. Jadi mendakwa dia suruh bayar. Ataupun al-ibra'a, ataupun terlepas dia hutang. Ataupun dia boleh kata, dia dakwa kata lepas hutang, tak kena bayar. Boleh kedua. Tapi yang ni nak apa? Fal qaulu, maka bermula perkataan. Perkataan mana kita yang mus'ad? Fal qaulu al-musaddaqu. Tadi tu ya, macam dulu ya. Fal qaulu al-musaddaqu, bermula perkataan yang sebenar. Qaulu gharimihi. Tu ya. Ialah perkataan bagi tuan hutang tu. Tuan hutang baginya, bagi seorang. Gharim. Tuan hutang tu orang yang beri hutang tu lah. Tu tuan hutang. Qaulu musaddaqu. Ada takdir situ lah. Macam sebelum ni ya. Ada takdir tak bawah ni? Ya, ada. Kalau musaddaqu lah sebelum ni. Betul ayat kita terjemah ni. Ada tulis kita ni. Alah. Kalau musaddaqu qaulu gharimihi, ialah perkataan bagi tuan hutang. Perkataan bagi orang yang memberi hutang tu. Bagi orang yang memberi hutang, baginya bagi seorang tadi. Sebab apa? Li'annal asla. Kerana sesungguhnya asal tu ada muzalika. Keadaan demikian itu al-ada' wal ibra'. Maka nak dakwa kata nak bayar ke ataupun nak lepas hutang ke, itu asal tu tak ada. Sebab apa? Sebab dia nak sabit tu mestilah orang tuan hutang yang bagi tahu, kau kena bayar. Ataupun kau dah tak kena bayar dah lepas hutang kau. Bukan kita yang mendakwa gitu. Aku tak payah bayar. Aku kena bayarlah. Bukan gitu. Sebab asalnya tu ada muzalika, ketiadaan al-ada' zalikal ada' wal ibra'.
Tu dia. Habis. Minha syakka fi tarkil ma'muri bihi fi salati. Minha setengah daripada ni pada contoh-contoh tadi. Syakka. Syak lah ia seorang. Syak lah ia al-musalli. Ustaz. Gharim tu bukan apa? Yang ada hutang tu lah. Dia panggil tuan hutang. Kita Tuan hutang check. ni beri hutang kan? Yang kita check tu yang berhutang rasanya. Kita check dekat Kamu Indris. Yang berhutang. Ya, tulis yang berhutang. Nanti ya. Gharim. Pemberi hutang ni. Pemberi hutang. Gharim. Dia panggil da'in. Takkanlah orang yang berhutang dia nak tentu dia kata sebenar je. Gharim. Pemberi hutang ni. Dia panggil penghutang. Kalau satu lagi apa ni? Penghutang tu lain. Gharim ni panggil penghutang ataupun panggil pemberi hutang. Nampak ya kan? Mungkin kamu bawa Nampak. berhutang maksudnya berhutang mana dia beri hutang lain. Dia ada dua tak? Yang berpiutang ada, yang berhutang pun ada. Telok dua-dua boleh. Tapi yang ni tengok tuan hutang. Masa bila sebut tuan hutang ni, kita bila sebut tuan hutang ni orang yang berhutang lah. Tuan yang berhutang lah. Sebab kalau tengok daripada tu pun tak banyak tepat, takkan dia dah menentu juga. Dia takkan menentu kata aku dah bayar tak kenal, takkan dia yang menentukan. Orang tu mesti orang yang bagi hutang. Dia kata kau yang hutang aku. Nampak ya? Kau kena bayar tak kena minat, dia yang tentukan. Bukan orang yang nak bagi hutang tu, nak bagi duit tu, dia yang tentukan. Tak? Nampak ya? Nampak tak? Minha syakka fi tarkil ma'muri bihi fi salati. Syaklah ia seorang. Syaklah ia al-musalli. Fi tarkil ma'muri bihi fi salati. Syaknya pada meninggalkan perkara yang disuruh dengannya dengan al. Bihi tu bi al. Al-ma'mur tu maksudnya silah dia al tu lah. Ataupun fi tarkil qaulil ma'mur. Tak ingat. Pada perkara ini sebab al tu ada perkara. Dia syaklah seorang tadi pada meninggalkan perkara yang disuruh dengannya di dalam semayang. Dia syak apa? Katahiyatil ula. Seperti ni misal bagaimana ni? Misal bagi tarki ke misal makmur? Misal pada makmur. Macam mana dia katakan perkara yang disuruhkan dengan dalam semayang tu? Katahiyatil ula. Seperti tahiyat awal. Ternyata wazalikal ma'mur bihi ka'inun katahiyatil ula. Atau yasjudu sahwa ataupun sujudlah yang musalli akan sahwi. Awirtika bi fi'lil manhiyin. Jawapan tak ada lagi tu. Jadi dia semayang seorang tadi dalam keadaan lupa, akan lupa. Ataupun awirtikabin atau pada kata tarki. Serata syaklah musalli firtikabi fi'lin manhiyin, pada mengerjakan perbuatan yang ditegah. Manhiyin ay manhiyin anhu,
Anhu an al itulah. Akan perbuatan yang ditegah tu ya. Dia syak pada perbuatan yang tegah. Seperti mana? Kaziyadati sajidati. Seperti tambah akan sejadah. Akan sujud tu lah. Fala yasjuda. Maka tidak ada jenis sujud lah ia seorang. Sujud apa ni? As-sahwi. As-sahwiyah. Fala yasjuda as-sahwa. Maka tidak sujudlah seorang tu akan sahwi tadi tu. Sebab apa tak boleh sujud sahwi? Ni. Li'anna al-asla adamu fi'liha. Kerana asal tu ketiada mengerjakan al-ma'mur bih wa fi'li mahiyyin. Fi'lu adamu fi'liha ay fi'lihi ma tu asal tu. Kerana pada asal tu ketiada mengerjakan kedua-duanya. Sebab dia syak ni. Ni dalam masuk fiqh dia syak ni. Kalau dalam syak tak perlu kita buat sujud sahwi kan. Nampaknya. Kerana asal ketiadaan diperbuatkan akan dia akan atau boleh ni macam ni. Fi'lihima akan kedua-duanya fi'li ni dekat ni asal ni. Nampak ini. Kerana asal itu ketiadaan diperbuatkan akan kedua-duanya al-ma'muri bihi wa fi'li mahiyyin. Ketiadaan memperbuatkan akan perkara yang disuruh tu dengan perbuatan yang dilarang tu. Tu ya. Kau kena. Sebab kita tak buat. Bila syak tu ya, tak ada dah. Kita syak, aku duk tinggal tanya awal ni. Tapi syak tu. Bila syak, kena tak sujud sawi. Dia kata tak payah sujud sawi. Fala yasjuda. So apa kaedahnya? Al-aslu adamu. Kerana asal tu ketiada memperbuatkan kedua-duanya. Ini memperbuatkan perkara yang disuruh dan juga memperbuatkan meninggalkan memperbuatkan akan benda yang ditegah tu. Sebab dia syak. Aku buat benda yang tegah ni, aku buat tambah sujud ni. Tapi syak saja kat ini. Bila syak, maka tak perlu kita sujud sawi. Kaedah kita al-aslu al-adam. Habis itu. Kemudian kata al-qa'idatu al-ashiratu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an warzuqna halalan thayyiban wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan daran. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا إنك أنت الكريم.